Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Untuk tingkatan 5 hari ini berkaitan dengan tajuk bab 8 lagi, masih lagi bab 8 dan merupakan unit yang terakhir lah dalam bab 8, iaitu 8.5 pencapaian dasar ekonomi baru, iaitu DEB dan dasar pembangunan nasional. Ya, kalau kita masih ingat, kerana masih segar lagi dalam pelajaran yang lepas, berkaitan dengan dasar ekonomi baru yang dilaksanakan selama 20 tahun. Kemudian rentetan daripadanya diperkenalkan dasar pembangunan negara, dasar pembangunan nasional yang berlangsung selama 10 tahun. Okey, jadi kedua-duanya mempunyai strategi yang hampir sama tetapi ada peningkatan berdasarkan situasi semasa. Dan fokus utama adalah berkaitan dengan penyusunan semula masyarakat dan membasmi kemiskinan. Okey, baik, berdasarkan tajuk ini, objektif yang akan awak peroleh daripada pembelajaran hari ini adalah berkaitan dengan menjelaskan pencapaian kejayaan DEB dan DPN dari aspek sosial, kemudian dari aspek ekonomi, serta boleh mengetahui atau menghuraikan kepentingan memahami dasar kerajaan. Ini DEB, DPN ni ialah dasar kerajaan kepada pembangunan negara. Okay, selepas awak tonton video cikgu, sambil-sambil tu awak akan buat peta minda dan selepas tu awak akan bersama cikgu sekali lagi untuk secara online, iaitu kita akan gunakan ClassPoint, VoiceMeet, Telegram dan kita jawab live chat serta quiz sebagai homework awak sebagai latihan tambahan untuk pengayaan. Alright, baik. Selepas tu sekarang saya akan gunakan nota, masa kita gunakan nota yang sama oleh cikgu yang sudi untuk bersama-sama untuk membantu kita menggunakan nota tersebut ya. Okey. Baik, ini notanya. Kita sambung sahaja daripada daripada pelajaran kita ya, pelajaran kita yang lepas iaitu 8.5 ya. Kita terus masuk kepada aspek sosial ya, aspek sosial. Apa yang kita nak tahu dahulu ya, apa yang kita akan bincang dahulu adalah berkaitan dengan penurunan. Tadi ingat dengar cikgu cakap tadi, apakah strateginya? Kita nak basmi kemiskinan. So, mesti dapat keputusan adakah semua tindakan kerajaan itu mencapai apa yang dihajatkan ya. Membasmi kemiskinan, kemudian penyusunan semula masyarakat. Okey, ini dua tindakan. So, kita tengok penurunan. Jadi, berlakulah penurunan, maka tercapai objektif. Ya, berlaku penurunan kadar kemiskinan. Apa dia kisahnya di sebalik itu? Okay, kerajaan telah mempelbagaikan. Awak ingat ya, cikgu pernah beri penekanan kepada awak tentang pelbagaikan kegiatan ekonomi. Jadi bila ada banyak ekonomi akan juga ada banyak peluang pekerjaan ya. Jadi akan menambah pendapatan isi rumah, maksudnya gaji ya, gaji juga akan bertambah ya, sebab cara hidup yang berbeza. Dahulu harga beras mungkin kurang tapi sekarang banyak, mahal sedikit, maka gaji pun akan naik ya. Okey, menambah baik kemudahan awam ya, perkhidmatan awam, kemudahan awam, bas ke kereta api ke kan, kemudahan awam dapat meningkatkan taraf dan kualiti hidup. Okey, keperluan tenaga kerja dalam pertanian dan industri. Negara kita fokus kepada dua perkara ni sangat besar, iaitu dari segi pertanian dan industri, maka dapat lahirkan tenaga kerja yang banyak. Jadi kuranglah masalah pengangguran dan kemiskinan. Okey, DEB. Tengok apa kejayaan DEB. Kita nak bincangkan dua kejayaan ni ya, DEB dan DPN. Okay, dalam DEB, kadar kemiskinan dikurangkan dari 49.3% kepada 17%. Sangat banyak Sangat banyak pengurangan itu berlaku, sangat banyak. Kemudian di masa DPN pula, kadar kemiskinan dikurangkan kepada 7%. Ya, pada tahun 2000 hanya 7%. So banyak juga pengurangan. Walau bagaimanapun perkara ini tidak dibiarkan begitu saja.
masih terus dilaksanakan, dibantu supaya tidak ada langsung kemiskinan di negara kita. Okey, peningkatan kualiti hidup. Peningkatan kualiti hidup. So, tahap kesihatan semakin baik. Betul lah kan? Aspek kesihatan semakin baik. Aspek pendidikan, pemilikan barang, keperluan asas semakin baik. Ramai dah mendapat pendidikan tinggi. Banyak juga beasiswa atau pinjaman diberikan. Jadi, mampu untuk belajar lebih jauh, belajar lebih tinggi. Okey, pemilikan barang. Okey, penyediaan infrastruktur. Penyediaan infrastruktur seperti hospital, klinik untuk keperluan rakyat. Awak pun sedar kan? Dekat rumah awak je ada klinik kecil, ada klinik kan? Yang kecil-kecil untuk daerah, untuk desa, untuk kawasan daerah yang besar Taiping, hospital Taiping. Jadi ada setiap kawasan tu. Expo, kampung expo kecil pun ada klinik. Klinik expo. So, penyediaan infrastruktur. Kualiti hidup menunjukkan rakyat sejahtera. Disebabkan itu, kita hidup dalam keadaan yang sejahtera. Okey. Sekarang kita tengok tajuk lagi ialah tentang kemunculan golongan pertengahan. Kan, bila maksud sekarang, golongan kemiskinan tu dah tak ada. Muncullah golongan kedua, tahap yang dulunya miskin, sekarang masuk golongan kedua, golongan pertengahan. Okey, miskin masih ada lagi persen tadi tahun 2000, golongan pertengahan dan golongan yang kaya lah Okey, peningkatan penyertaan Bumi Putra. Peningkatan meningkat Bumi Putra menyertai Bumi Putra dan bukan Bumi Putra dalam pekerjaan di bandar. Okey, semua dah ada kesedaran mereka ke bandar untuk mencari pekerjaan. Wujud golongan pertengahan seperti golongan profesional, pemodal, teknikal, pentadbiran, pengurusan seperti arkitek, pensyarah, jurutera, doktor. Wujudlah jawatan-jawatan baru, jawatan-jawatan pertengahan, golongan yang menguruskan bahagian-bahagian tertentu. Okey. Perkembangan ekonomi menyebabkan keperluan bidang kerja ini Perkembangan ekonomi menyebabkan keperluan bidang kerja ini meningkat. Kerana disebab ini, peluang pekerjaan pun meningkat, menunjukkan ekonomi yang dilaksanakan kerajaan dan swasta. Mesti ingat kita ada pihak sektor swasta yang juga membantu kemajuan negara. Okey, meningkatkan taraf hidup rakyat. Golongan ini memberi sumbangan kepada pendapatan dan kemakmuran. Bila mereka saling membantu kerajaan dan swasta, maka pendapatan dan kemakmuran negara pun terpelihara. Okey, yang ketiga, kejayaan lagi. Yang ketiga, masyarakat perdagangan dan perindustrian Bumi Putra. Sebelum ni masih ingat tak galakkan untuk Bumi Putra menyertai perindustrian, untuk menyertai saham. Jadi, perkara itu telah mendapat kejayaan apabila munculnya orang Bumi Putra, golongan Bumi Putra yang terlibat secara langsung dalam perdagangan dan industri. Baik, pembentukan kelas Bumi Putra komersial dan sektor korporat. Sektor industri, sektor ni lah. Sektor usahawan. Korporat usahawan. Muncul tokoh Bumi Putra dalam bidang perbankan. Dia individu, seorang, tapi dia boleh buka bank. Ataupun dia bersaudara, dia buka bank. Pemodal saham, pemilik syarikat, pemilik pelabuhan dan usahawan muda. Kesannya, taraf hidup golongan miskin meningkat dengan peluang pekerja yang banyak dalam syarikat-syarikat ini. Ini contoh orang-orang yang telah berjaya. Contoh Tan Sri Muhammad Effendi, ahli perniagaan. Pernah tengok tak mukanya? Okey. Tan Sri Azmin Hashim, tarikh tokoh perbankan. Ni tak silap cikgu ni bapa Iman Nina kan. Okey. Kemudian Tan Sri Said Mokhtar Al-Bukhari, siapa tak kenal ni kan, tokoh korporat. Tan Sri Mustafa Kamal, tokoh hartanah. Okey, Mustafa Kamal. Bukan pelakon tu ni Mustafa Kamal ni. Dia merupakan harta tanah, pelibatannya dalam bidang harta tanah. Okey, bagaimana dengan pembangunan pendidikan? Perkara yang penting sekali.
pembangunan pendidikan, keperluan tenaga kerja mahir yang berpendidikan. Okay, kita nak pekerja kita, tenaga mahir kita, mereka ini mendapat pendidikan. Memang semua orang boleh maju, tidak ada halangan untuk setiap orang maju. Tetapi bila dengan pendidikan, ia meningkatkan lagi kualiti sesuatu perkara tersebut. Baik, 1990 muncul institusi pendidikan kerajaan dan swasta. Tengok ni, tahun inilah bermulanya sekolah-sekolah swasta, pendidikan swasta. Muda sangat kan, baru lagi. Muncul graduan dalam bidang sains, teknologi dan teknikal. Ini bidang kemahiran atau kepakaran yang sangat diperlukan ketika ini. Sebab negara kita negara maju, negara yang banyak menggunakan teknologi, jadi ramai graduan yang berminat untuk menyertai bidang sains, teknologi dan teknikal. Okey, bidang ini mendapat permintaan tinggi dalam perindustrian dan keekonomi. Okey. Pendidikan tinggi memperbaiki taraf hidup rakyat. UTM, UTM Pusat Universiti Teknologi Malaysia adalah pusat pengajian tinggi yang menawarkan kursus bidang sains, teknologi dan teknikal. Ini masa mula-mula lah UTM yang menawarkan, itu Universiti Teknologi. So bidangnya ini 3 menawarkan. Jadi ramai yang masuk, tapi sekarang ni semakin banyak universiti yang sudah ada kos-kos seperti ini. Tapi di sini orang kata dia punya main lah, main. Okey, dari segi pengangkutan dan perhubungan, macam mana kejayaan kita? Ada tak kejayaan dalam pengangkutan dan perhubungan? Cikgu yakin awak tahu kita semakin banyak pengangkutan awam yang semakin canggih. Okey, pengangkutan moden. Pelaburan kerajaan dan swasta dalam pengangkutan untuk memenuhi keperluan industri. Tujuan pengangkutan tu untuk memenuhi keperluan industri atau perdagangan. Kan? Awak nak pergi kerja naik LRT. Kerja, awak nak pergi bershopping pun masih lagi dari urusan perniagaan. Okey. Okey, jalan raya, pengangkutan udara, kereta api dan pelabuhan moden merancakkan lagi aktiviti ekonomi hingga ke pedalaman. Kita punya port, pelabuhan Kelang kita memang mendapat taraf yang tinggi, yang mendapat pengiktirafan antarabangsa kerana sistematiknya, kerana susun aturnya, kerana kemahiran pekerja kita mengendalikan kontena-kontena dan kapal-kapal besar. So kita mendapat pengiktirafan. So kita memang telah menggunakan teknologi moden. Okey. Memudahkan proses integrasi antara Semenanjung dengan Sabah dan Sarawak. Betul lah. Dengan adanya kemudahan kapal terbang, kemudahan kapal, maka kita memudahkan. Sebab kita adalah sebuah negara Malaysia yang terpisah disebabkan laut kan. Okey. Baik, lebuh raya Pantai Timur 2. Ni di sebelah Pantai Timur, Kelantan Terengganu. Kelantan Terengganu mereka masih baru untuk menerima kereta api bermodel lah, kereta api moden dan juga jalan raya atau lebuh raya. Kita Pantai Barat ni lebuh raya kita dah lama. Mereka disebabkan bentuk muka bumi menyebabkan lambat sedikit lah. Okay, MRT laluan Sungai Buloh Kajang. Dirasmikan oleh Datuk Najib baru lagi 2017. KTM dan Mas Airline. Okey, itu contoh yang boleh awak guna dalam jawapan awak sekiranya soalan berkaitan dengan kemajuan dari segi pengangkutan dan perhubungan. Okey, sekarang kemajuan atau kejayaan perkembangan wilayah kawasan. Maka muncul bandar baru. Bandar baru muncul. Felda segitiga jengka. Felda ni sangat banyak jengka. Satu jengka, dua banyak. Puluh-puluh jengka. So, kawasan Felda ni di Pahang sangat luas. Rancangan Felda menjadi sebuah bandar dikenali sebagai Bandar Tun Abdul Razak. Okey, Bandar Tun Abdul Razak. Penubuhan jengka melalui projek jengka oleh Felda, lokasi
Nama segitiga jengka berdasarkan lokasi jengka yang terletak antara ketiga daerah Temeloh, Maran, Jerantut. Tiga daerah sebab dia kata segitiga tu. Jadi, tapi kawasan ni sangat luas. Ya. Okay. Kemudian, dari segi perkembangan wilayah ni juga terdapatnya kemudahan dari segi pejabat pos, hospital, bank, ya. Dia ada universiti, ada stadium mini, dia ada pusat perniagaan, pusat pentadbiran. Ni Bandar Tun Abdul Razak Jengka Pahang ni. Banyak kan. Okay, ada kilang apps, kilang bimbingan bank pembangunan, kilang bimbingan bank pembangunan. Kemudian bengkel kereta dan motor. So banyaklah sebab dia bandar baru. Ya, dia bandar baru. So kita tengok apa yang ada padanya adalah seolah-olah satu bandar yang dengan cepat saja membangun, ya. Dengan cepat ada kesemua perkara yang ada di bandar yang lama terus ada di bandar Jengka ni, ya. So dia merupakan satu bandar baru. Okey, kita tengok kejayaan pula dari segi ekonomi. Tadi kita bincang dari segi sosial. Sekarang dari segi ekonomi. Baik, ekonomi kita macam mana? Kejayaannya dari segi yang pertama, negara kita maju dari segi industri berteknologi tinggi. Industri berteknologi tinggi. Maksudnya kilang-kilang yang wujud pada masa sekarang menggunakan teknologi yang tinggi. Maksud bila sebut teknologi tinggi, menggunakan teknologi yang canggih lah. Ya, bukan sekadar komputer isi maklumat sahaja. Mungkin ada mesin, robot. Pasal kereta pun dah pakai robot. Itu teknologi tinggi. Okey. Industri berat. Kenapa sebut industri berat, ya? Okey, kenapa sebut industri berat? Industri berat. Fokus utama kita pada industri berat ketika ni ialah kereta. Kita antara negara yang terawal, negara dunia ketiga yang terawal yang ada industri pembuatan kereta. Kita mengeluarkan sendiri kereta. Walaupun asalnya enjin kita ambil dari negara lain, tetapi kita assemble. Kita wujudkan terus sebuah kereta yang boleh digunakan dan kita eksport pula kereta sendiri, lokal, kereta Malaysia, Proton. Ya, Proton. Lepas tu barulah kejayaan demi kejayaan muncul, ya, Perodua, kan? Kris, motor, muncullah satu persatu. Okay, industri berat bertujuan mengukuhkan asas industri negara, menambah kemahiran rakyat dalam teknologi. Jentera moden yang memerlukan kemahiran tinggi dan modal besar. Kan, nak buat sebuah kereta memerlukan satu modal yang sangat besar, memerlukan pekerja yang sangat ramai pada asalnya, sebab kita masih menggunakan jentera yang sedikit demi sedikit untuk kita gunakan di dalam kilang. Okay, sekarang ni semakin banyak jentera berteknologi tinggi. Okay, awak biasa dengan istilah yang singkat ini kan, HICOM. Maksudnya The Heavy Industry Corporation of Malaysia Berhad. Itu maksud HICOM. Kita selalu sebut HICOM kan. Lebuh Raya HICOM. Okay, ini maksud dia, ya. Jadi kat HICOM ni memanglah ada kilang proton. Ya. Okay, projek dilaksanakan membagi kapal. Tengok, selain daripada kita ada proton, kita ada juga kawasan kita, pelabuhan kita untuk tujuan membagi kapal. Di Limbungan Pasir Gudang Johor. Ya, di Limbungan Pasir Gudang Johor. Okay, Bersih dan Keluli. Bersih dan Keluli ni di Perai, Pulau Pinang dan Teluk Kalung Terengganu. So, awak tahulah bahawa Malaysia juga ada bersih dan keluli. Okay, loji gas cecair. Kita ada loji gas cecair. Sebab tu perlunya membaca, ya. Kita dapatlah informasi. Ya. Jadi loji gas cecair ini berada di Bintulu, Sarawak. Stesen Janakuasa. Stesen Janakuasa pula di Raub Pahang. Okay. Kilang penapis petroleum. Ni kita dah selalu dengar ni. Petroleum kan. Okay, petroleum ada di mana? Ya, yang menyebabkan negara kita kekal masih kaya. Ni punca petroleum. Tapi petroleum ni boleh habis. Ya, boleh habis. Dan ada jangka masa dia untuk habis pun. So, kita kena bersedia dengan perkara lain lah. Okay. Kalau ada minat untuk pergi bekerja di tempat pelantar minyak ni, tak ada mustahil lah. Boleh lah awak pergi, ya. Okay, di Kertih
Lutong dan Port Dickson. Okey, kemudian kita ada satelit komunikasi. Ya, satelit komunikasi. Kita dah semakin canggih dengan kemudahan internet, ya. Di kawasan pedalaman pun boleh akses internet. So kita dah ada satelit yang sangat besar. Okey. Contohnya stesen cari gali lain, yang ni contoh lain, contoh lain, stesen cari gali petroleum oleh Petronas Cari Gali. Bila kita tahu benda-benda macam ni, bila kita tahu perkara-perkara macam ni, itu bermaksud pekerjaan. So awak boleh buka minda awak untuk melihat pekerjaan. Ya, so kita belajar sejarah atau belajar perkara-perkara yang kita sebut apa kemajuan negara kita ni, bukan saja-saja kita nak tahu, kita tahulah, tahu. Tapi sedar ke tak awak bahawa awak sebenarnya diberitahu bahawa banyaknya pekerjaan. Bahawa adanya pekerjaan di semua sektor. Awak minat mana? Awak nak tengok besi dan keluli? So awak akan search, Google search, apakah pekerjaan besi dan keluli? Apa kemahiran yang diperlukan untuk besi dan keluli? Apa kemahiran ataupun persijil yang perlu untuk petroleum? Jadi bukan sekadar tahu, okey, ada stesen cari gali, okey, Petronas Cari Gali. Bukan sekadar itu. Ya, awak kena tahu bahawa ada pekerjaan. Ada pekerjaan. So ada peluang untuk awak mencari pekerjaan-pekerjaan lain. Tak adalah bila orang tanya apa hobi atau apa cita-cita nak jadi. Nak jadi doktor, nak jadi askar, nak jadi cikgu. Nampak itu je. Macam saya dulu-dulu, masa saya kecil-kecil, itu je saya nampak. Balik-balik jadi cikgu, jadi doktor. Tak ambil sains pun nak jadi doktor. Kan? Tapi sekarang ni, awak lihatlah. Bila baca buku, tengok, wah, banyaknya pekerjaan kan? Okey, yang berminat dengan kilang industri. Tak semestinya kerja sebagai operator saja. Ya, banyak dalam kilang pun banyak jawatan-jawatan yang tertentu. So, kat mana kilang yang besar? Kat mana kilang besar Malaysia ni? Kat mana paling banyak kawasan yang paling banyak kilang? Kan? Okey, kita tengok, zon industri Pasir Gudang Johor. Ya, memang banyak kilang kat sana. Ya, Bayan Lepas Pulau Pinang. Betul, banyak kilang. Ya, Seberang Perai. Banyak kilang. Jadi kita tahulah fokus kat mana kita nak cari pekerjaan kalau kita nak kerja di bahagian kilang, ya. Okey, tengok kawasan industri baru ni. Ni kita nak bincang lah ni, industri baru. Ya. Rasional pembentukan kawasan perindustrian. Kenapa? Rasional kenapa? Rasional tu kenapa? Kenapa? Apa logiknya? Kita bentuk kawasan perindustrian. Okey. Berdekatan dengan sumber bahan mentah. Industri tu wujud di situ sebab bahan mentah kat situ. Senang. Tak payah nak angkut banyak kan. Okey, disebabkan infrastruktur. Kemudahan jalan raya, kemudahan pengangkutan, ya. Kemudian ada bekalan buruh cukup. Dekat dengan kawasan rumah ke, kan? Kawasan itu penduduknya ramai. So senang untuk kita mendapat tenaga kerja. Itu rasional. Boleh jadi soalan kebat pun. Ya, boleh jadi soalan kebat. So awak boleh dapatkan info ni, jadikan pengetahuan, dan ini adalah jawapan bagi soalan kebat awak. Kalau ditanya, apakah rasional berlakon perindustrian itu dibuka di kawasan Taiping, katakan. Kenapa Toyo dibuka di kawasan Taiping? Selain daripada kawasan tanahnya murah mungkin, kemudian dekat dengan tenaga kerja yang banyak, ya, kita mudah dapat sumber. Itu. Ya, infrastruktur dah tentu dekat Taiping, kawasan jalan rayanya, kan? Okey, kesannya apa? Membantu pembangunan ekonomi kita yang kurang maju, ya, menambah pelaburan modal dari dalam dan luar negara. Sangat penting ni. Sangat penting kerana kita masih perlukan pelaburan dari negara luar untuk datang. Macam Toyo tu, Jepun. Itulah pelaburannya. Intel, itulah pelabur. Mereka datang bagi investment ataupun mereka yang usahakan. Macam Toyo tu dia usahakan. Dia ada orang Jepun di situ. Tapi pelaburan itu kita sangat mengharapkan kerana kita buka peluang pekerjaan kepada masyarakat kita. Selain kita dapat cukai lah daripada mereka. Okey. Baik, kawasan industri. Estet perindustrian dibangunkan oleh Perbadanan Kemajuan Negeri. Sebut nama-nama ni. Ni kerja untuk awak. Mintalah Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri. Ya, pihak berkuasa pembangunan wilayah, pihak swasta.
Dibangunkan sebagai bandar terancang yang mengandungi perumahan. Kalau dia sebuah bandar terancang ni semua lengkap lah ni. Ya, perumahan, pusat niaga, pusat industri, pusat rekreasi. Pasti lengkap. Macam rumah awak tu, kawasan taman perumahan awak tu juga satu kawasan terancang. Di dalam kawasan taman awak ada semua. Ada masjid, ada sekolah, ada pasar. Semua ada. Sebab dia adalah satu bandar yang terancang. Jalan raya tersusun, rumah tersusun. Ya. Okey, kita tengok lagi kawasan perindustrian Taman Teknologi Industri. Kat mana lagi industri paling besar sekarang? Ni, Kulim High Tech Park. Kan, dah terang dah dia tulis Kulim High Tech Park, teknologi. Ya, industri yang berteknologi. Kan? So, bolehlah kita fikir, kat Kulim ada, nanti nak buat permohonan. Begitu, ya. Merupakan pusat penyelidikan dan pembangunan industri R&D. Sangat penting, research dan development. So, penyelidikan dan pembangunan. Di bawah Kementerian Sains, di bawah Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Malaysia. Kementerian bertanggungjawab menjalankan penyelidikan dan inovasi bagi bangunkan teknologi perindustrian. Sangat-sangat penting. Industri ni sangat-sangat penting. Untuk kita mencapai kemajuan, kita perlu buat kajian dan kita perlu bangunkan sesuatu yang baru. Siapa nak buat tu? Rakyat Malaysia lah. Rakyat Malaysia yang berpendidikan tinggi. Rakyat Malaysia yang ada ilmu pengetahuan bagaimana nak menyelidik. Jadi banyak sangat pekerjaan yang perlukan kemahiran. Sebab tu kita belajar bukan ala-ala. Bukan ala-ala. Setiap orang ada sumbangan dia. Kawasan perindustrian zon industri bebas. Ni selalu dengar kan? Zon industri bebas. Merupakan kawasan perdagangan diberi pelepasan cukai. Ini maksud dia. Industri bebas maksudnya mendapat pelepasan cukai atau takrif sebagai insentif. Tujuannya menarik pengusaha melabur. Kenapa bayar lepas dipanggil zon industri bebas? Sebab tu dipanggil zon industri bebas sebab pelabur-pelabur di situ mereka ni diberi pelepasan cukai. Dan kenapa? Sebab kita nak tarik mereka supaya tolonglah melabur, beri pekerjaan kepada rakyat Malaysia. Di samping barang jualan tu kita juga mudah dapat. Berbanding kalau kita beri dari luar mungkin lebih mahal. Kan? Kawasan ini digunakan oleh syarikat multinasional seperti Sime Darby Berhad. Pernah dengar kan? Axiata Group Berhad ni semua nama-nama besar, syarikat-syarikat besar perniagaan dan perdagangan. Proton Holdings, ni nama-nama besar. Bukan sekadar tahu nama, ingat cikgu cakap, ia juga membantu awak mencari pekerjaan akan datang. Fokuskan. Apa SMW buat, apa Axiata buat, apa Proton buat, boleh kerja kat situ. Selain daripada tahu ilmu pengetahuan, dia juga memberi awak peluang ruang untuk tahu adanya banyak pekerjaan. Baru kita pergi kepada kenderaan buatan Malaysia. Dari tadi kita belajar industri berat, baru sampai kenderaan buatan Malaysia. Penubuhan HICOM dan kajian dasar industri Malaysia telah menggalakkan pertumbuhan industri kereta dan motosikal buatan Malaysia. Adanya HICOM tu menyebabkan wujud dua perkara tersebut. Dipelopori oleh perusahaan automobil nasional Proton. Proton tu sendiri bermaksud perusahaan automobil nasional. Tahu tak selama ni sebut Proton saja? Proton. Apa dia Proton? Proton ialah perusahaan automobil nasional. Kemudian tahun 93 Pro 2 muncul. Ni tahun 83. Awak memang tak adalah. Kan? 93 Pro 2 baru muncul. Kemudian motosikal dan enjin nasional Sdn Berhad atau Modenas. Modenas merupakan syarikat penggelar motosikal nasional yang menghasilkan pelbagai model motosikal kecil 200 cc untuk pasaran tempatan dan antara bangsa. Motocraze kan, motor Modenas. Kesannya membuka peluang pekerjaan, tentu meningkatkan pendapatan rakyat, tentu meningkatkan taraf hidup rakyat juga pastinya bila kita ada industri di tempat kita.
Okey, dah habis tajuk ni dan akhir sekali kita ada di bahagian rumusan, di bahagian kesimpulan. Ya, kegiatan ekonomi meningkatkan interaksi antara pelbagai kaum, menyumbang kepada perpaduan. Sudah pasti ya, bila kegiatan ekonomi itu melibatkan semua kaum dalam satu-satu. Kilang semua kaum ada. Tidak ada diskriminasi bangsa di dalam mencari ekonomi. Uh, nampak apa? Hmm. Okey, Malaysia catat prestasi yang membanggakan tahun 1970 hingga tahun 2000. Malaysia mencatat prestasi yang membanggakan. Ia berjaya mengurangkan kadar kemiskinan. Disebabkan itu kita berjaya kurangkan kadar kemiskinan dan naikkan taraf hidup. Okay, dasar ekonomi baru dan dasar pembangunan nasional membantu rakyat menikmati hidup yang lebih baik. Kerajaan PK dan keperluan rakyat dan pembangunan ekonomi. Kerajaan PK dengan keperluan. Maksud kerajaan sangat tahu apakah keperluan rakyat dan pembangunan ekonomi. Rakyat pula bersyukur dengan kemakmuran. Rakyat perlu menyokong. Ini sangat penting kepada setiap yang bernama rakyat Malaysia untuk menyokong dasar kerajaan untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat sendiri. Jadi kita perlu menyokong semua dasar yang diperkenalkan. Macam sekarang vaksin tu semua rakyat, semua orang akan menyuntik vaksin. Tidak ada kecuali. Kalau kita anti vaksin pun sebenarnya tengok bagaimana situasi. Adakah benar-benar kita tidak akan dijangkiti? Atau kita anti vaksin menyebabkan kita menyusahkan orang lain. Menyebabkan kita membawa virus itu merata-rata dan kita penyebarnya. So, semuanya perlu difikirkan dengan baik, perlu ada ilmu pengetahuan, perlulah mencari penyelidikan. Itu sebab kita tak boleh terus menyatakan hukum di atas apa-apa perkara yang kita tahu. So, kita perlu menyokong jika kita lihat dasar yang dilaksanakan oleh kerajaan dan pastinya kebanyakan dasar yang dilakukan adalah untuk kebaikan rakyat. Okay, dekat bawah ni dibagilah gambar-gambar contoh kereta-kereta nasional kita yang semakin hari semakin banyak, semakin hari semakin baru diperkenalkan untuk kita. Okey, untuk tajuk ini maka kita telah pun selesai bab 8. Cikgu harap semoga bukan sekadar bab 8 ini bukan sekadar membantu awak untuk menjawab soalan peperiksaan, tetapi ia merupakan satu pengetahuan asas kepada awak tentang bagaimana negara kita membangun dari mula sehinggalah sekarang. Apakah kelebihan kita sebagai sebuah negara yang berbilang kaum, apakah peranan kita sebagai rakyat yang menyokong dasar kerajaan, kita dapat meletakkan diri kita di tempat yang sepatutnya. Kita tahu apakah kepentingan kita kepada negara, sumbangan kita kepada negara. Kita tak semestinya tanya apa kerajaan nak bagi ni, apa kerajaan nak bagi ni. Kerajaan tak boleh bagi apa-apa sekiranya kita tidak menyumbang. Kita tidak jadi modal insan, kita tidak belajar bersungguh-sungguh, kita tidak menjadi pekerja yang bagus. Jadi bagaimana kita nak membangunkan negara? Kerana kerajaan itu adalah rakyat dan rakyat itu adalah kerajaan. Kita yang memilih pemimpin itu untuk jadi kerajaan. So kita belajar, kita bersungguh-sungguh, kita bakal jadi pemimpin, maka kita akan berada di peringkat yang tertinggi untuk kita memimpin negara kita, untuk menentukan hala tuju negara kita. Okey. Baik, untuk tajuk 8.5 ini, cikgu selesai di sini. Cikgu harap ia membantu awak untuk memahaminya. Cikgu hanya go through seolah macam buku teks tapi dalam bentuk yang berbeza. Cikgu mendoakan semoga ia membaloi untuk awak terus belajar dan mendalami ilmu sejarah. Lepas ini kita akan ke bab 9. Okey, sampai di sini saja pembentangan cikgu ataupun penjelasan cikgu. Semoga ia bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum.